Tadi slide yang kedua sambung balik insya-Allah. Jazakallah Amin. Boleh dengar nampak saya besarkan slide. Okey, insya-Allah. Ada apa-apa nak ni? Boleh ni kita tengah record insya-Allah. Jadi dia kemurungan ni macam itulah. Dia boleh berlangsung lama bertahun-tahun ya. So kita pergi next slide. So dari segi rawatan Islam kita ini saya rujuk kepada saya minta offkan minta ke mute sound siapa ni. Okay, saya minta siapa yang on tu minta off minta mute sekejap nanti tak saya dia mengganggu. Okey, kita pergi kepada definisi rawatan Islam ya. Kemurungan merujuk kepada kesedihan yang teruk ya. Ini saya rujuk kepada ini buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Ibrahim Amin ya. Dr. Khalid ni dia menulis tentang medical, menulis tentang perubatan moden dan juga macam mana Islam membantu menyelesaikan masalah passion ya, masalah passion ya. Jadi kemurungan tu dirujuk sebagai kepada kesedihan yang teruk ya, yang penyakit mental yang sangat luas ya, maksudnya sangat merata, memang penyakit yang paling luas lah. Dia kadang-kadang kalau ringan kita panggil blues. Kita panggil blues ni maknanya postpartum blues. Kalau memang ada blues tu kita kata dia apa ni perasaan tu dia rasa macam kalau postpartum blues ni orang yang lepas bersalin dia ada macam kita panggil istilah pun postpartum blues ya. Postpartum blues. Itu jadi kita panggil blues lah. Ini adalah ada emosi normal kadang-kadang. Dah semula jadi. Tapi kalau ikutkan dia boleh terjadi kepada semua orang. Tak kisahlah orang yang beriman pun dia juga. Dan saya ramai passion yang kita tengok berpuluh-puluh tahun dia angkat kemurungan. Salah seorang passion saya ni dia agak unik sikit. Dia kemurungan teruk masa dia student lagi di luar negara. Jadi kemurungan teruk ni maksudnya sampaikan dia tak boleh belajar lah. Dia tak boleh belajar, dia berhenti daripada pengajian dia. Dia buat medik masa tu. Dan dia berhenti daripada pengajian dia sebab dia ada kemurungan itu. Kemurungan dia ada pattern pada tu. Dia 3 minggu tu dia sedih, dia burung tak boleh buat apa, dan seminggu lagi dia sihat. Dan ini berlaku sampai dia jumpa saya tu umur dia pun dah lebih dekat 60 tahun. Masa jumpa saya tu dah ada cucu sebagainya. Dia nak gambarkan kemurungan tu sangat teruk dan itu berlaku sampai dia balik Malaysia dekat Mesir masa tu. Dan itulah yang berlaku. Dan dia bukan tak usaha, dia kahwin dekat Mesir, dia ada anak beranak semua dekat Mesir, tapi suami dia usaha juga merawat dengan syekh-syekh dekat sana, tapi dia menjadi cabaran lah sebab dia tak selesai, benda tu tak selesai sampai dia ada balik ke Malaysia. Jadi bila jumpa tu saya rawat dia 4 kali, insya-Allah alhamdulillah dia improve ya. Dan saya bukankan dia dengan maksurat lah. Jadi okay, next ya. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Mujadalah surah 58 ya. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun ya. Jadi maksudnya ayat ni sesungguhnya perbuatan berbisik dan kejahatan adalah dari hasutan syaitan ya. Untuk menjadikan orang yang beriman berduka cita, itu tujuan dia pun, untuk kita berduka cita sedang bisikan itu tidak akan dapat membahayakan mereka sedikit pun melainkan dengan izin Allah, dan kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman berserah diri ya, surah Mujadalah ayat 10 ya. Jadi slide seterusnya insya-Allah. Jadi apakah penyebab? Apakah punca kepada masalah kemurungan ni? Jadi kalau ikut saya akan cerita dulu daripada aspek sains lah. Nanti kita cerita daripada aspek Islam, rawatan Islam ya. Kita akan cerita kemudian. Yang pertama kita tengok antara sebab yang penting adalah perubahan kimia. Ini sebab segi chemical lah. Itu sebabnya kalau para doktor dia percaya kepada ubatan. Sebab teorinya
berlaku perubahan kimia dan otak itu berlaku ketidakseimbangan kimia. Ya, neurotransmitter serotonin dan norepinefrin norepinefrin ni maksudnya berlaku ketidakseimbangan menyebabkan dia mengganggu pola kemurungan tu, mengganggu fikiran dia. Ini medical bagi ni bakal keturunan. Ini kalau ikut dari segi medical dia juga ada juga kata kaitkan dengan keturunan. Dia seorang ada yang keluarga yang memiliki masalah mental, masalah kemurungan dan sebagainya. Jadi itu pun akan jadi masalah. Ya. Dia boleh beri kesan kepada pesakit. Maksudnya anak-anak dia pun boleh atau keluarga dia yang kena tu boleh menyebabkan orang lain tu terkena sebab itu faktor-faktor sekitaran yang menyebabkan dia terganggu jadi kemurungan. Ya. Satu faktor sekarang peristiwa hidup ni apa yang berlaku dalam kehidupan lah, life events ya. Jadi itu juga akan menyebabkan beri kesan kepada seseorang tu secara personalitinya akan beri kesan ya. Menyebabkan boleh mudah mendapat kemurungan ya. Atau dia kurang sokongan keluarga, kurang sokongan sosial. Maksudnya segi family support tu kurang ya, kurang. Jadi bila macam tu dia akan jadi beri kesan lah jangka panjang. Atau kita tengok nanti banyak orang yang keluarga-keluarga yang ibu ayah bercerai contoh. Itu sebab saya kalau bab perceraian sangat-sangat sensitif, kita kena bantu dia orang. Kita tahu background dia orang, keluarganya macam tu kan, mak ayah bercerai sebagainya. Jadi kita tahu dia punya psikologinya, aspek-aspek dalamannya tu akan mencabarlah untuk kita rawat. Dia akan beri kesan juga ya. Itu yang berlaku. Ubat-ubatan, substansi ubat juga boleh menyebabkan kemurungan. Walaupun dia akan hilang, bila ubat tu hilang, half-life dia habis, dia akan hilang jugalah. Jadi itu substansi ubat darah tinggi ada efek memberikan kesan kepada kemurungan. Next slide kita tengok penyebab lain, penyakit-penyakit. Ya. Kalau penyakit hypothyroid itu boleh juga menyebabkan kemurungan. Jadi hypothyroid ni bila thyroid tu, fungsi thyroid tu rendah atau hormon thyroid tu rendah, dia juga menyebabkan kesan kepada kemurungan. Kemudian corak pemikiran. Dia tengok dia sebab dia punya perkembangan tu ataupun development seorang ni ataupun dia berkembang, persekitaran dia, pendidikan dia, cara dia berfikir, itu semua akan beri kesan ya, kepada personality seseorang ataupun aspek psikologi dia. Maka dia akan juga terganggu kalau kita tengok dia tengok background sekolah dia, background kawan-kawan dia, itu semua akan beri kesan ya. Stresor ni juga boleh mencetuskan efek kemurungan lah. Jadi stresor ni faktor-faktor luaran yang akan menekan dia dari luar. Jadi kita tengok sebab faktor kesekitaran pekerjaan dia, sekitaran rumah dia, sekitaran keluarga, karib kerabat dan sebagainya, itu akan berikan tekanan ya. Yang lain, punca-punca lain adalah mereka yang terlibat dengan ketagihan dadah, ketagihan arak, ataupun menghadapi penyakit sirus dan tinggal orang yang ada penyakit tersebut. Dia ataupun orang yang tinggal, orang yang sakit kemurungan ni, dia pun akan affected ya. Mungkin akan jadi buruk, itu kajiannya. Orang yang tinggal, orang yang mempunyai penyakit serius, itu akan jadi masalah, beri kesan. Kehilangan orang yang disayangi, ini biasa kematian dan sebagainya. Bila kita kehilangan orang yang kita sayangi ini meninggal dunia, sebab itu akan beri kesan juga ya. Baru menikah anak. Yang baru menikah anak ni kita selalu kaitkan dengan kes-kes meroyan, postpartum blues dan sebagainya ya. Jadi saya nak perkenalkan hari ini satu kaedah ini digunakan di banyak, sebenarnya digunakan seluruh dunia sebenarnya. Mari tempat ini berdasarkan daripada kita panggil depression, anxiety and stress scale ya. DASS ni ada dua jenis, satu yang 21 soalan, ada satu lagi 42. Jadi 21 soalan tu tak banyak, separuh, dan yang banyak ni 42 soalan ni lah. Dan kita tengok dekat Malaysia, kita dah ramai pakar yang dah translatekan ni dalam bahasa Inggeris. Asalnya bahasa Inggeris, tapi kita translatekan jadi bahasa Melayu. Jadi kalau kita sempat bincang ni lagi menarik daripada kita bincang simptom, sebab inilah simptom yang dikaji oleh pakar-pakar psikologis dan juga psikiatris, dan menjadi panduan untuk kita nak menilai kita ni tahap mana kita punya gangguan ya, gangguan tahap mana ya. Okey, jadi skala ni dia ada 40 soalan dan dia ada jawapan dia ada 0, 1, 2, 3 ya, ikut scale. Kalau 0 tu, kalau kita tengok soalan ni, dia bukan soalan untuk tahu jawapan betul salah ya. Sebenarnya soalan ni jangan jawab lama sangat, dan saya cadangkan nanti lepas habis sesi ni cuba download soalan ni, saya ada letakkan dalam website ya. Website tu ada soalan ni.
dan juga dia punya interpretation dia punya apa, macam mana kita nak kira, calculate dia punya finding, dia punya akhirnya rumusan bagi kita ni macam mana keadaan, stress ke, kita depressed ke, kita anxiety ke, kita boleh tengok berdasarkan soalan ni dirumuskan daripada Australia. Pakar-pakar di software dia buat kajian ni lama dan menghasilkan soalan ni dan diguna pakai di serata dunia lah. Dekat Malaysia kita alhamdulillah banyak hospital gunakan untuk nak assess orang ni teruk tak. Jadi benda-benda ni penting sebab kalau kita boleh buat ni bukan sekadar untuk diri sendiri, orang dekat-dekat kita rasa macam ada masalah dan kita dapat mengelakkan benda-benda bahaya lah daripada dia buat keputusan bahaya bunuh diri. Itu benda-benda yang kita boleh assess. Kalau bunuh diri dah teruk lah, itu kalau tengok skor dia sangat tinggi lah. Jadi berdasarkan soalan kita boleh assess seseorang tu macam mana keadaan depression dia atau anxiety atau stress dia. Jadi nanti kita akan bincang tajuk anxiety dan DAS ni kita akan gunakan untuk jadi tool lah untuk assessment. Jadi kita akan buat benda yang sama. Dan kita tengok soalan ni nak faham ni, ini agak susah kita tahu. Okey, macam mana dia akan skor? Dia ada 42 soalan dan lepas tu saya akan tunjukkan hujung dulu. Saya akan tunjuk hujung dulu. Jadi 42 soalan ni, kita tengok, kalau tengok dalam gambar, dalam slide ni, saya besarkan slide ni. Ya, 42 soalan ni, dia dalam gambar ni, dia kalau tengok soalan 1, soalan 22. Jawapan dia untuk tengok stres. Nah, jadi kalau kita tengok soalan tu balik nanti, jawapan untuk depression, soalan mana? Soalan 3, soalan 24. Dia ada skor dia. Ya, kita tengok soalan 34 jawapan kena isi kat sini. Maksud skor dia berapa? 0 ke, 1 ke, 2 ke, 3. Soalan 24 kosong. Jadi kita campur, kita bagi jawapan kat sini. Kita bagi berapa total markah kat sini. Nanti kita ujung sekali nanti kita akan total kat sini dan kita tengok depression punya skor. Anxiety punya skor berapa? Dan soalan ni berkaitan dengan anxiety lah. Jadi soalan ni tak. Jadi kita tengok dalam 40 soalan tu hanya ada banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan ni berkenaan depression. Tadi 2, 14 lah. Dia ada 14 soalan pasal depression. Ni pun 7 soalan juga. 7 soalan berkenaan anxiety. Kita tengok soalan 23 anxiety. Jadi kita tengok itu jawab. Kita tengok skor. Kita buat assessment dan kita akan tengok balik skor berapa. Jadi siapa yang ada, akhirnya kita akan buat rumusan lah. Jadi daripada kita tengok tadi, total tadi kita tengok depression score berapa. Ya. Kalau dia normal, dia bawah 9, 0 ke 9. Ya. Kalau dia mild, 10-13. Kalau moderate, severe. Kalau teruk sangat, dia lebih 28. Ya. 28. Jadi itu benda-benda yang kita tengok lah dalam skor ni. Jadi kalau macam tu, kita boleh buat assessment lah. Dan saya suka buat ni kalau masa ceramah, saya juga buat untuk gangguan. Itu simptom gangguan yang kita gunakan dalam borang pendaftaran tu. Benda yang sama saya buat. Ya. Saya buat juga benda yang sama supaya nanti kita boleh assess gangguan kuat ke tak kuat. Jadi kita tengok internationally pun kita ramai juga pakar-pakar yang buat gangguan untuk depression, anxiety dan stress. Jadi kita tengok kalau anxiety teruk tak teruk. Jadi kita akan cuba apa ni run through soalan-soalan tadi supaya kita tengok, kita akan bincang sikit. Kita akan bincang inilah simptom dia. Sign kita berdasarkan kepada apa yang doktor periksa, tapi ini simptom yang ada pada pesakit dan kita boleh bezakan dia ni kalau tengok soalan ni anxiety ke, depression ke ataupun stress ke. Ya. Jadi kita tengok soalan ni. Ya. Jadi kalau bagusnya download daripada internet tu dalam bentuk A4 tu, print, jawab sendiri ataupun tengok dalam tu screen, kira sendiri apa jawapan. Ya. Jadi benda macam tu boleh buat kita punya assessment dan kita boleh juga bantu orang lain. Rakan-rakan kita, saudara mara yang ada masalah depression, kita tengok, kita boleh buat assessment ni, insyaAllah. Ya. Kita akan buat cepat je, insyaAllah. Sekarang pun dah 9.30, minta maaf. Okey, soalan 1, saya dapat diri saya menjadi kesal atau marah sebab paling kecil. Itu kita assess. Ya. Jadi dia kesal dan marah. Ya. Kesal dan marah sebab dia bukan paling kecil. Itu tengok macam mana keadaan kita. Saya sedar mulut saya terasa kering. Ini, kalau tengok soalan ni, dia memang dia macam depression sikit lah. Ya, dia macam depression sikit. Maksud kalau depressed kan jadi macam tu. Anxiety pun gitu juga. Dia rasa mulut kering ni. Dia banyak bergantung kepada saraf sebenarnya. Saraf kita yang terlibat tu. Bila kita stres ni, saraf ni, simpatetik nerve semua ni akan berfungsi dan menyebabkan kita rasa apa ni, mulut kita kering. Macam itulah. Macam kita tengah panik. Macam itulah mulut kita kering. Tapi kalau kita tengok makanan, mulut kita basah. Idea kita keluar. Ini semua benda yang kita tak boleh kontrol. Dia akan sendiri
akan sendiri bertindak dari dalam badan. Jadi kita tengok mulut kita rasa okey. Kejap mulut basah kita tengok makan. Mungkin bila kita stres, kita akan jadi kering. Bercakap banyak kita kering juga lah sebab kita expose pada udara luar. Tapi untuk orang yang stres sebagainya kita akan berkering. Saya tidak dapat mengalami perasaan positif sama sekali. Langsung tak ada perasaan positif. Ini kita tengok teruk tak teruk lah. Kalau kita tak ada, kosong. Kalau kita sedikit, 1. Kalau kita banyak ada kali 2. Sangat banyak 3. Jadi kita buat assessment macam itu. Saya mengalami kesukaran bernafas. Pasal nafas yang banyak keadaan. Satu, nafas laju, hyperventilate. Dia nafas laju. Dia laju macam itu jadi kalau tercungak-cungak walaupun tidak melakukan senaman fizikal. Itu satu kadang-kadang sebab tadilah masalah tadi, depression, anxiety dan sebagainya. Tapi kena hati juga kalau takut masalah tu masalah lain, jantung dan sebagainya, itu nak kena hati juga. Tapi orang yang tak ada, yang non case tak ada masalah, dia memang selama ni tak pernah ada sakit jantung, maka kita suspect juga dia ada masalah tadilah, masalah berkaitan dengan depression, anxiety semua tadi. Jadi itu yang soalan yang keempat. Saya sebut tadi, kita akan tengok tadi rumusan tadi, tengok soalan-soalan ni, tengok dia punya jawapan tadi, pakai borang jawapan ini macam exam, tapi dah bukanlah betul salah, tapi nak assess kita sendiri tengok borang jawapan tadi. Yang jawapan saya buat dekat last sekali slide, tapi dalam website tu ada saya letakkan semua benda ni boleh download. Saya rasa diri saya tidak bergerak ke mana-mana. Dia tak gerak. Maksudnya duduk ke situ lah, statik ke situ. Maksudnya itu serius tak serius dia tu. Okay. Yang keenam, saya cenderung untuk bertindak keterlaluan dalam sesuatu keadaan. Dia ekstrim lah. Semua ekstrim. Ekstrim ni maksudnya ekstrim dalam semua benda lah. Ekstrim semua benda. Jadi keadaan macam mana pun dia ekstrim. Itu benda-benda yang kadang bila tengok bahasa Melayu ni kita pun jadi kadang confused. Okey, dia kadang translate ni susah lah dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, especially sebab medical akan mencabar jugalah. Jadi sebab kadang doktor nak terang kita dalam bahasa Melayu ni akan jadi banyak benda-benda yang kadang lari daripada masuk asal. Jadi maksudnya overreact, bukan dia bertindak keterlaluan. Maksudnya kalau bahasa Inggeris sebenarnya overreact. Ini translation ni saya ambil pun daripada Dr. Pakar ni, Dr. Ramli ni, psychiatrist. Jadi saya gunakan translation dia senang sebab saya nak translate satu pun agak susah juga. Jadi ini dah ada diguna pakai di hospital sebagainya, saya gunakan lah. Tapi kalau kata bertindak keterlaluan, overreact lah. Kan, walaupun benda tu simple tapi kita overreact. Kita terlebih, bertindak balas terlebih. Kalau ada soalan, boleh soalan tak apa boleh tanya, insyaAllah. Kita boleh tanya yang on the spot. Masa kita sebenarnya, kalau kita agak signifikan soalan tu dengan kita nak tanya, boleh tanya. Okey. Nombor 7, saya punya perasaan gementar. Feeling of shakiness ni macam kita jadi lemah, kadang-kadang kaki jadi tak kuat. Itu nak kena check. Kalau kita selalu sangat ke, ataupun kita dah semua keadaan, kita tak langsung, alhamdulillah. Kalau kita ada sikit-sikit jalan, kita banyak kali, kita tengok kita bagi kita punya skor. Yang ke-8, saya suka nak relax. Difficult to relax, susah nak relax. Memang stress je lah. Masuk all the time dia mau aktif sini, dia susah nak relax. Tak boleh nak relax langsung kadang-kadang. Yang ke-9, saya dapati diri saya dalam keadaan menjadikan saya amat risau, menjadi tenang semua sampai ianya berakhir. Masa ini dia anxious mula, tapi biar habis tu dia okey lah. Ini akan ada faktor perkiraan tu. Dia recover tak recover, dia cepat recover tak. Jadi kalau proses tu ada, dia agak normal respon lah. Itu kita tengok nanti skor dia macam mana. Itu semua ambil kira. Jadi kalau setengah keadaan kita risau, betul-betul. Tapi bila peristiwa tu habis, dia okey, dia relax, dia tenang balik lepas tu. Tak teruklah maksudnya. Ada orang kalau kena tu, dia akan berisau banyak. Dah habis pun dia masih risau. Itu ciri-ciri penyakit lah, ciri-ciri pesakit. Jadi itu benda-benda yang kita akan buat assessment. Tengok balik diri kita macam mana. The next slide. Nombor 10. Saya rasa tidak punya apa-apa untuk diharapkan. Tak ada harapan lah, tak ada harapan. Buat macam mana pun dia rasa tak ada harapan. Kita dah bagi nasihat macam tak rasa macam tak ada harapan juga. Dia habis dah. Jadi benda macam ni kita kena tengok dia strong tak strong lah, macam mana dia tu kan. Kalau dia langsung tak ada harapan tu, maksimum tu kan, tak ada langsung harapan, itu nombor 3. Itu kita tengok dia tak meletakkan, dia maksudnya tak ada, dia had nothing to look forward, maksudnya dia tak ada apa dia nak harapkan gitu. Saya dapati nombor 11 saya dapati dia, saya mudah merasa kesal. Mudah merasa kesal. Maksudnya bukan kesal ni sebenarnya, ikut asal bahasa Inggeris dia kata I found myself getting upset rather easily. Dia mudah rasa upset lah. Sebut ada bahasa Inggeris, senang rasa nak upset. Senang sikit nak upset. Sikit dia nak kesal, sikit rasa nak bengang macam tu. Itu benda-benda yang berkaitan nombor 11. 12 saya rasa saya menggunakan banyak tenaga dalam keadaan cemas.
Dia kata kalau ikutkan dia dalam keadaan cemas ni, dia cepat panik, cepat macam-macam lah. Dia rasa macam kalau orang cemas tu dia akan jadi cepat nervous. Dia cepat nervous. Nervous. Jadi dia terpaksa pakai tenaga banyak dekat cemas. Yang ketiga saya rasa sedih dan murung. Rasa sedih. Rasa sedih, murung. Yang ke-14, saya dapati diri saya hilang kesabaran sekiranya saya dilambatkan sesuatu. Macam ni. Dia kata, I found myself getting impatient when I was delayed in any way. Ini ada orang macam tu. Ya, dia orang macam tu ni jenis yang naik kereta ni, highway ni kan. Dia memang tak boleh, orang depan dia perlahan, dia tak boleh. Dia sabar. Dia tak sabar, dia hilang sabar. Dia hilang sabar. Ya. Orang lambat sikit, dia hilang sabar. Contohlah, kat macam ni, tengah bawa kereta, banyak kita tengok masyarakat ini yang jadi tak sabar kat jalan raya. Yang lain, tengah-tengah queue, itu semua biasalah kita tengok jumpa gitu. Dia hilang sabar, dia tak ditunggu. Yang seorang-seorang tu akan naik darah, dia akan jadi teruk lah. Akan jadi teruk. Alright, itu yang ke-14. Yang ke-15, saya rasa macam nak pengsan. Selalu rasa nak pengsan. Saya rasa macam nak lemah, tak ada tenaga. Tadi dah lemah kita dah tanya, dia tanya soalan tadi, tak ada tenaga. Atau orang yang tiba-tiba rasa senang, rasa macam nak pitam, rasa nak pengsan. Itu 15. 16, saya rasa hilang minat dalam segala hal. Tadi dia tak ada harapan kan, dia rasa macam tak ada nak harap lah. Kedua, dia rasa macam dia tak ada minat, dia rasa hilang minat. Hilang minat. Yang jadi ke-16. Yang 17, saya tidak begitu berharga sebagai seorang individu. Dia tak apa ni? Dia tak rasa tak worth it lah. Dia rasa macam diri dia tak worth it. Dia tak rasa tak dihargai, dia rasa macam dia dalam organisasi ni dia rasa macam dia tak boleh apa-apa sumbangan. Macam itulah. Dia rasa macam tak worth it lah. Dia rasa tak berharga lah. Dia duduk dalam masyarakat pun dia rasa tak berharga, dalam kejiranan dia rasa tak nak terlibat sebab dia rasa itu orang macam tu ada sifat-sifat sikit lah. Jadi kita tengok sama ada dia depression, anxiety ataupun distress. Itu ya. Saya rasa saya mudah tersentuh. Dia tersentuh ni yalah, dia ramai juga macam ni. Kita tengok teruk tak teruk. Ramai orang tersentuh betul, tak nak berubah langsung. Masih tersentuh sampai dia dalam bimbang. Itu ada situ. Jadi kita nak orang yang normal, dia tersentuh sekejap, tapi dia akan kembali balik normal macam tu. Ya, itu orang yang normal. Ya. Saya banyak berpeluh. Tentu pada tangan, walaupun bukan pada suhu tinggi, tiada pergerakan fizikal. Maksudnya, berpeluh ni banyak condition juga sebenarnya. Ada medical condition juga berpeluh ni. Bukan setakat sebab kalau kita tengok berpeluh ni ada banyak penyakit lain juga, ya. Parasympathetic nerve problem pun dia akan jadi berpeluh, ya. Tapi dia peluh ni keadaan dia tak dalam keadaan bukan buat aktiviti fizikal lah, ya. Kalau fizikal tu biasa kita normal peluh kan. Tapi ni yang jenis berpeluh tak ada sebab. Kita tak kuasa berpeluh, ya. Macam tu, ya. Saya merasa takut tanpa sebab yang munasabah. Ini pun kena tengok, takut tanpa sebab. Kalau tengok apa yang ditanyakan ni, dia macam sama macam kita kalau buat assessment passion kena ganggu. Macam itulah. Cuba tengok. Jadi dia takut tak ada sebab. Dia takut macam ada hantu nak datang. Kita tengok benda tu agak banyak yang bertindak. Ya? Jadi kita tengok benda tu ada kesamaan. Yet, kita tengok kalau ikut saintis moden ataupun pakar perubatan moden, dia tak nak terima. Jin tu tak wujud. Macam itu. Walaupun benda tu boleh menyebabkan gangguan kepada kita. Gitu, ya. Saya rasa hidup ni sudah tidak bermakna lagi. Ini sangat serius. Ya. Saya rasa hidup ni sudah tak bermakna lagi. Ini dah sampai-sampai nak dah akan nak bunuh diri. Dia rasa tak ada makna nak hidup. Itu nak kena elakkan. Jadi syaitan dia akan kacau, cucuk lagi sampai tahap itulah. Dan akhirnya kita akan ambil satu bunuh diri. Itu benda-benda yang kita minta elakkan. Jadi kita perlu buat assessment ni. Ya. Okay. Next slide, nombor 22. Sorry, tertekan. Saya dapati, jadi saya suka ditenteramkan. Susah nak tenteramkan ni. Dia kalau sedih pun susah juga. Kalau marah pun susah tenteramkan. Itu tengok keadaan kita macam mana. Saya rasa suka menelan. Nah, dia bila dalam keadaan kita susah nak makan lah. Maksudnya kalau makan susah, nak telan, tak ada selera, itu maksudnya mungkin ada ciri-ciri. Ada ciri-ciri itulah. Yang depression, anxiety itu. Dan kita tengok, ni sangat-sangat macam sinonim je dengan apa yang kita buat kepada masa rawatan Islam, masa ruqyah, itulah. Saya tidak dapat merasakan keseronokan apa yang saya lakukan. Maksudnya, I couldn't seem to get any enjoyment out of the things I did. Maksudnya, dia memang tak rasa seronok lah. Semua benda semua pun tak seronok. Walaupun sebenarnya ni dia buat semua itu seronok, semangat kejut, semangat kan. Dia tak seronok dah. Itu kena tengok. Kena tengok. Saya sedar tidak balas jantung saya walaupun tidak melakukan aktiviti fizikal. Contohnya, dia sedar. Ya. Dia macam ni, dia duduk diam ataupun dia boleh dengar jantung duk dia dengar. Ya. Selama ni tak sedar, tapi bila keadaan bila kita ada masalah-masalah macam ni, dia akan jadi kita sedar.
Kita walaupun kita tak buat apa-apa aktiviti fizikal, ya. Boleh dengar jantung sendiri, ya. Kalau ikut bahasa Inggeris dia kata dia aware of the action of dia punya heart, ya, walaupun dia tak ada physical activity. Saya rasa duka, nombor 6, saya rasa duka dan tidak keruan. Dia rasa menduka cita, dia tak hantu arah, dia tak keruan. 27, saya dapati diri saya mudah marah. Ini benda-benda yang berlaku, ya, mudah marah. 28, saya rasa hampir menjadi panik, cemas. Saya dapati 29, saya dapati suka untuk bertenang setelah sesuatu membuatkan saya kesal. Maksudnya 28, 29, ya, saya dapati suka untuk bertenang setelah sesuatu membuatkan saya kesal. Maksudnya kita susah nak calm down lah. Kita apa benda yang kita upset tu kita susah nak calm down. Kita dah lambat nak turun, kita lambat nak sejuk, ya, macam tu, ya. Apa ibu nak dengar ni Ustaz ni, meet ni. Minta off sekejap lah, minta mute sekejap, ya. Siapa yang on tu minta off sekejap. Minta mute sekejap. Okey. Saya risau saya akan dihambak oleh tugas remeh yang tidak biasa dilakukan. Jadi benda-benda ni yang semua yang tak berlaku lagi tapi dia dah takut dah. Dia akan dapat tugas kerja berat, dia akan dapat takut. Especially untuk orang-orang yang akan berpindah organisasi, berpindah kerja sebagainya, dia takut. Dia tak tahu benda yang akan berlaku. Dia tak nak berubah, dia takut nak bergerak daripada apa yang dia ada. Apa keadaan dia tu dia takut. Ya? Okey. Next slide. 31. Saya tidak bersemangat dengan apa jua yang saya lakukan. Itu tak bersemangat, ya. 31. Dia langsung tak bersemangat, tak minat, semua tak ada. Itu tadi tengok soalan tu, kita nampak macam begini tapi tak apa. Itu tujuan dia supaya nanti kita buat assessment, ya. Saya suka bersabar pada gangguan terhadap perkara yang sedang saya lakukan. Dia tak boleh nak bersabar. Ya, dia tak boleh nak sabar kepada benda yang mengganggu dah. Dia tak boleh tolerate dah. Benda yang kacau dia tak boleh nak sabar, ya. Saya akan kenal terlalu gementar. 33, saya rasa diri saya langsung tidak berharga. Dia macam ulang sikit, ya. Dia macam tu. Dia tengok keadaan. Soalan ni macam berulang sikit. Saya hilang pertimbangan pada perkara yang menghalang saya meneruskan apa yang saya lakukan. Dia tak ada, dia memang intolerant lah. Dia tak boleh, dia tak ada fikir dah. Dia rasa macam dia tak boleh nak fikir dah perkara yang menghalang dia untuk teruskan apa yang dia buat tu. Dia rasa dia tak boleh nak bersabar, tak boleh nak hilang. Dia hilang pertimbangan apa yang menghalang dia tu, kan. Saya rasa amat takut. Saya melihat tiada masa depan untuk saya menaruh harapan. Dia hampir bersama itu tadi, soalan tadi. Saya rasa hidup ini tidak bermakna. Saya dapati saya semakin gelisah. Saya bimbang keadaan ini di mana saya mungkin jadi panik dan melakukan perkara yang membodohkan diri sendiri. Saya rasa menggeletar pada tangan, saya suka dapat semangat. Jadi kita tengok soalan ini bertindih sebab dia akan tengok skor dia tu macam mana. Serius tak serius keadaan tu, ya. Jadi kalau tengok next slide, ini cara nak kira skor tadi. Berdasarkan soalan tadi, kita bagi markah kat situ, ya. Berapa markah kita? 0, 1, 2, 3, kita kat sini. Lepas tu kita campur, kan, dapatkan total mark kat sini. Ya, kita tengok soalan lah. Okey, itu selesai. Cuba buat assessment sendiri, cuba tanya dan tak payah cari jawapan betul salah betul. Dia untuk assessment, self assessment, untuk kita nilai keadaan kita sendiri, insya-Allah. Macam mana keadaan kita? Kita ni burung ke, kita ada masalah apa ni, stres ke, kita masalah anxiety ke sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan, ini kalau ikut apa yang kita bincang tadi semua ada dalam ni, ya. Ini semua saya tak nak ceritalah sebab sama dalam apa yang kita bincangkan dalam soalan tadi, das tadi, ya. Ini yang saya rasa saya tak payah mulut kering tengok, ya. Jadi kalau sebagai tambahan ada juga kesan-kesan sampingan kepada simptom depression. Ini depression agak khusus, ya. Mulut kering. Jadi nak selesaikan minum air banyaklah. Kena setengah orang kita galakkan punya gula-gula getah, bersih gigi setiap hari. Sembelit kena support lah. Kalau kita selalu kadang bila depression kita dapat sembelit, ya. Boleh makan vegetarian, makan perut, buah-buah, sayuran. Banyakkan fiber supaya kita tak berlaku sembelit. Kerana masalah buang pundi kencing, masalah seksual ni berlaku juga satu. Kalau depression ke apa masalah mental ni akan efek juga. Penyakit mental ni akan efek kepada masalah seksual. Dia akan jadi setengah-setengah sampai jadi impotence, ya. Dia jadi langsung tak berminat dengan seksual, ya. Penglihatan yang kabur, pening. Dan ini semua simptom-simptom ni walaupun ni dari segi medikal ni saya tengok banyak berkaitan dengan simptom gangguan, ya, masya-Allah, gangguan jin, gangguan sihir dan sebagainya, ya. Okey. Next slide. Yang berisiko siapa? Yang pun kita telah bincang tadi, ya. Tapi saya highlight sikit, ya. Masa sikit lagi. Okay. Pernah mengalami kemurungan masa lalu, ini akan jadi berisiko kuat, ya. Ahli keluarga tadi yang ada kemurungan, orang yang penyakit kronik senang kena, ya, kanser, diabetes, semua ni ini ada risiko untuk dapat kemurungan. Sebab ni kecuali orang yang kuat lah. Saya tengok akhir-akhir ni contoh orang yang kena COVID, banyak yang jadi
teruk lah, kemurungan yang teruk. Kat hospital kalau tanya, tengok kita survey, ramai duduk ward, tengok patient ada yang menung, ada yang susah hati kan, nafas tak boleh, bercampur-campur lah, nafas pun tak boleh. Kita tengok orang meninggal depan kita, kita tengok orang kena intubate, orang tiba-tiba collapse depan kita, maka itu beri kesan kepada kita dari segi risiko untuk dapat kemurungan, stres. Itu yang ada kes itu bunuh diri dekat hospital mana saya tengok, KLPJ, patient tu terjun bunuh diri. Hilang anggota tubuh badan secara tiba-tiba, ini menyebabkan risiko lah, accident sebagainya. Kita tengok benda-benda ni dan mengganggu juga. Ada soalan tadi, soalan sini. Soalan ni kata, sama jika pesakit hanya mengalami anxiety atau depression, adakah jika perlu diruqyah atau serah kepada pakar psikiatri? Saya suka mengambil sikap, itulah kalau pergi psikiatri dulu pun boleh, tak ada masalah. Tapi saya suka komplement dengan rawatan Islam. Sebabnya mungkin ada juga psikiatri yang tak setuju benda macam ni, tapi ramai psikiatri yang setuju sekarang. Saya dapat banyak pesakit-pesakit yang dirujuk daripada psikiatris dan kita tengok banyak improve dekat patient lah. Dan saya memang pengalamannya merawat pesakit-pesakit yang ada masalah mental, depression, masalah psikiatrik lah, masalah psikologi, boleh berubah dengan ruqyah. Termasuk dengan penyakit yang kita kata macam neurosis, OCD contohnya, obsessive compulsive disorder, was-was. Was-was ni kalau rawat secara medikal bukan ubat lah. Tapi pasien jadi ngantuk lah sebab dia try control dekat brain kan. Dia tindak ke otak. Jadi kita tengok pasien banyak yang mengantuk, tak ada fokus. Tapi dengan ruqyah alhamdulillah hilang. Saya ada ramai kes-kes macam tu, was-was. Pasien yang depression teruk, manic depressive psychosis, alhamdulillah hilang dengan ruqyah. Jadi terpulang kalau nak pergi jumpa psikiatri pun okey, tapi dia kena keep kita punya option open. Kita rasa macam dia tak boleh ubat semata-mata, tapi perlu dibantu dengan rawatan Islam. Maksudnya perlu bantu dengan Quran contoh. Nanti kita tengok macam mana Quran ni bantu. Kita tengok banyak hadis-hadis menyebutkan amalan-amalan zikir dan sebagainya yang akan membantu dalam penyembuhan penyakit-penyakit depression atau gangguan mental ni. Ya, itu benda-benda yang diamalkan. Bukan saya tengok dekat negara-negara yang US, Amerika, Europe pun sebagainya dah start mula combine. Dia yakin ciri-ciri agama atau ciri-ciri bantuan daripada agama kerohanian ni bantu dalam merawat. Walaupun dia orang Kristian sebagainya, dia orang masih percaya benda-benda tu boleh dibantu. Jadi adakah perlu ruqyah kepada pakar? Saya rasa kena buat dua-dua. Bagi saya lah. Dan setengah-setengah kes ada yang pakar tak ada settlekan. Ini diaku sendiri oleh pakar. Seorang profesor ni, pensyarah saya dulu, saya tak nak sebut nama, tapi dalam satu forum yang sama, dia pernah sebut, dia sebut kat saya dalam ceramah tu, dia kata saya syukur ada anak murid saya yang belajar rawatan Islam, dia kata. Dan dia mengaku sebagai seorang profesor yang psikiatrik sebenarnya. Dia mengaku, dia kata ubat-ubat kami ni, dia kata tak menyembuhkan. Ubat kami ni simptomatik, dia kata. Jadi tak menyembuhkan, tuan-tuan dan puan. Jadi saya kata macam terkejut juga dia buat statement tu dalam forum tu. Dan dia antara orang yang banyak refer juga patient kat saya. Dia refer patient kat saya, walaupun dia sekarang dia dah pension, dia berkhidmat di satu hospital swasta, tapi dia kadang-kadang ada kes hantar kes psikiatrik kat saya. Jadi gambarkan penting untuk kita ruqyah, ya. Okay, nanti kita tengok balik soalan insya-Allah, ya. Lepas itu faktor-faktor risiko yang lain, kita kematian tu biasalah, benda yang tiba-tiba. Kita tak jangka dan ramai orang akhirnya dapat kesan tu antaranya depression, teruk juga, stres juga, depression sebagainya. Perceraian ni benda yang sangat tragis lah ikut kan. Diberi kesan bukan sekat kita suami isteri, dengan juga kepada anak-anak diberi kesan-kesan. Banyak anak-anak yang menjadi masalah dalam perceraian. Jadi itu yang kita, kalau di antara misi rawatan Islam yang saya laksanakan, kita cuba usaha untuk selamatkan rumah tangga. Macam mana teruk pun cubalah, cuba bertahan. Melainkan dah tak boleh dah. Wallahu a'lam, dengan mengelakkan kesan-kesan yang banyak kepada bukan dekat kita suami isteri, juga kepada anak-anak, ya. Kesan ekonomi dan sebagainya. Okey. Masalah rumah tangga ini banyak ni kes-kes macam ni yang menjadi sebab-sebab risiko untuk dapat depression, masalah keluarga dan sebagainya. Lagi penyalahgunaan dadah dan arak. Dia ada dua keadaan. Sama ada dadah dan arak tu dipunca daripada depression tadi, ataupun juga dia menyebabkan depression. Jadi mungkin juga macam tu, ya. Boleh juga kadang-kadang banyak orang yang depression dia ambil dadah dan arak. Dia ambil dadah untuk kononnya nak hilangkan dia punya kesedihan dan sebagainya, tapi tak membantu pun, dia akan menyebabkan masalah lagi, ya. Ubat tadi saya dah bincang masa penderaan, ya. Masa penderaan, ya. Ni
ingat kes Bella ni, tak tahulah macam mana kan, tapi dia anak agak special, tapi nak katakan dia akan beri kesan juga ya, psikologi dan sebagainya. Itu kita tahu dah, itulah kebiasaan. Kalau tengok kajian-kajian menunjukkan memang ada kesan kepada kenderaan. Lagi tu yang buat kenderaan tu kalau mak ayah sendiri sebagainya kepada anak-anak, itu sangat beri kesan. Konflik banyak macam itu. Tekanan tempat kerja, tempat kerja ni memang akan jadi risiko. Pernah mengalami penderaan semasa kanak-kanak. Saya sebut tadi, kecenderungan mudah risau terbimbang. Banyak orang yang senang risau, senang bimbang. Ini lepas pantang, ini postpartum blues. Jadi itu agak berlaku juga. Ini banyak juga kes macam ni berlaku. Krisis ekonomi sekarang ni kita tengok banyak berikan risiko depression ataupun banyak masalah-masalah kemurungan dan sebagainya. Next slide. Jadi kita tengok macam mana rawatan Islam menangani depression. Jadi kalau ikut pendapat Dr. Khalil ni, Dr. Khalil ni dia kata oleh kerana kemurungan adalah penyakit mental, maka dia kata rawatan tentunya adalah melalui Al-Quran yang mulia. Terutama dalam kes-kes di mana penyebabnya adalah penyebab eksternal, luar, bukan sebab-sebab dalam atau bukan sebab-sebab chemical reaction di kepala. Jadi kalau penyakit itu berasaskan kepada stresor tadi, semua yang kita bincang tadi, faktor-faktor di luar, maka Quran akan bantu insya-Allah memberikan pesakit ini penyelesaian kepada masalah. Jadi pesakit biasanya harus diingatkan untuk mengingati Allah dan mempercayai kehendak dan ketetapan ilahi, qada dan qadar, dan pahala bagi mereka yang sabar. Jadi benda ni saya juga selalu pesan kat pesakit yang dirawat, yang kena gangguan sihir dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita bukan setakat pesakit depression, ya, semua pesakit patutnya kena macam itu. Kena harus mengingati Allah Ta'ala. Dan kita kena redha. Tu saya kata ceramah selalu saya sebut redha dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Bila kita redha tu, dan kita akan dapati kita dapat tangani dengan mudah. Ya. Dan juga kita diingatkan kepada pesakit, kita tengok pesakit yang sabar ni, dia Masya Allah, pahala banyak tu dapat. Nabi sebut dalam hadis, pahala ganjaran bagi orang yang sabar ni syurga. Rasulullah tak sebut pahala, Rasulullah sebut syurga terus. Siapa yang sabar ni syurga Allah Ta'ala. Jadi kita kena ambil contoh banyak kisah-kisah daripada para sahabat. Sabar dalam jihad dan sebagainya. Sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah Ta'ala. Jadi itu juga ingatan-ingatan untuk pesakit. Jadi kan beri ketenangan benda macam ni. Kalau kita, sebab kalau rawatan ni kadang-kadang kita fikir rawatan tu lah ruqyah baca atau bagi ubat tu selesai, kan tak sebenarnya. Jadi banyak benda-benda lain yang kita kena fikir, aspek-aspek lain, luaran dia, stresor dia, bantu pesakit untuk selesaikan apa yang menjadi stresor kepada dia yang kita perlu dileraikan daripada pesakit. Dan bukan setakat dalam kes-kes pesakit saja, ke semua keadaan. Ya, kita tengok anak-anak kita, keluarga kita sebagainya ada masalah stresor ni, kita bantu supaya dia tak mendapat tekanan-tekanan, akhirnya mendapat depression, anxiety dan sebagainya. Ya. Dan juga dia harus ingatkan untuk baca banyak zikir dan doa. Itu yang kadang-kadang kita tengok untuk pesakit muslim mudah, insya-Allah kita boleh pesan untuk zikir dan doa. Dan saya banyak menekankan aspek ini sebab kepentingan zikir dan doa. Nanti kita tengok beberapa hadis yang saya sempat ungkap, yang saya sempat kumpulkan untuk menunjukkan beberapa sunnah yang dalam kita merawat kecelaruan, merawat kekhawatiran, kebimbangan, stres yang berterusan. Jadi itu benda itu yang ada, yang ditunjukkan dalam sunnah. Yang beberapa amalan-amalan yang saya rasa kita kongsi malam ni supaya kita dapat pengajaran, insya-Allah. Ya. Okey, seterusnya. Jadi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah SAW berkata pada saat kesusahan. Selalu berkata, dia selalu pesan kepada sahabat-sahabat bila dalam saat-saat kesusahan, Rasulullah SAW suruh baca La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil karim. Jadi ini di antara doa-doa maksud pada hadis, hadis ni hadis sahih. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Sabar. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan Arasy yang berkuasa. Tidak ada Tuhan yang melainkan Allah, Tuhan Langit, Tuhan Bumi, dan Tuhan Arasy yang mulia. Ini satu zikir. Tuan-tuan dan puan, ini slide ni semua ada dalam website. Nanti kalau download, kalau tak dapat nak capture benda ni, insya-Allah nanti rujuk balik kepada slide yang saya upload dalam website. Jadi boleh tengok dalam situ. Okey, sorry. Kita tengok sebelum tadi. Okey. Dalam Jami' at-Tirmizi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah merasa tertekan bagi dia membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi kita tengok ni Hakim selalulah keluar ni. Kalau kita tengok Hakim, kalau celah-celah program dia tu dia akan keluarkan ustaz baca ni ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi astaghits. Jadi maksudnya wahai yang hidup kekal dengan hamba aku minta pertolongan. Jadi kita biasa ulang-ulang benda ni. Kena basah mulut kita dengan
zikir-zikir ni insya-Allah ya. Ni yang kedua, yang ketiga Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu pernah ketika Rasulullah mengkhawatirkan sesuatu, bimbang sesuatu, dia akan mengangkat pandangannya ke langit dan berkata subhanallahil azim ya hayyu ya qayyum. Ini benda yang senang. Kalau kita kadang-kadang kita susah hati, tak senang, tak tenang, kita buat benda macam ni. Kita baca benda-benda gini. Walaupun kadang-kadang kita akan ada banyak-banyak bacaan-bacaan yang lain kita boleh buat juga. Ini sebahagian daripada apa yang sunnah yang Rasulullah buat. Jadi kita ikut, kita berkat dekat sunnah tadi dan juga kita akan selesaikan masalah kita insya-Allah. Ya, dalam sunnah Abi Dawud dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ada sebutkan ini, Rasulullah juga suruh galakkan kita baca Allahumma arju rahmataka fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini juga kita tengok, ini sadu kita dengar orang baca ni, banyak ustaz-ustaz ajar ni untuk baca. Dan kita baca ni insya-Allah ya. Kemudian next Asma bin Umaysh berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, dia kata sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat untuk diucap pada saat kesusahan. Jadi baca ni lah. Ala wa'allimuki kalimat taquliyannahunna indal karb aw fil kab. Maksudnya kita baca kalimat ni, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ya, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Jadi kita baca kalimat itu pada keadaan saat kesusahan insya-Allah. Ya, kita baca macam ni. Next, ini semua ada dalam slide dekat dalam, kalau boleh naruh je pada website, tak payah risau untuk catat insya-Allah. Dalam tu ada, saya dah uploadkan dalam website. Satu lagi doa Nabi Yunus alaihissalam, katakan ketika berada dalam perut ikan. Doa Zunnun Nabi Yunus. Doa dia macam itulah, la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini surah daripada surah Anbiya ayat 87. Walam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa stujibalah. Maksudnya kalau kita baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin di surah Anbiya ni ayat 87, tidak ada seorang Nabi SAW kata tidak ada seorang pun lelaki muslim memanggil Allah dengan kata-kata mengenai perkara apa pun, melainkan Allah akan menjawab. Allah akan jawab insya-Allah. Jadi dan saya sangat menekankan doa, sangat banyak, sangat penting untuk kita sentiasa berdoa pada Allah. Okay. Alright. Jadi kalau ini soalan dalam chat ni. Abang Zurul tak pasti siapa, saya tak tengok atas ni. Zurul ni soalan. Dia kata macam mana kalau dah rujuk pakar psikiatrik dan tiada apa-apa tindakan biologis, kita akan buat macam. Itu memang itu yang kata jadi complicated, sangat-sangat complicated. Kalau kita nak minta duduk psikiatrik dengan rawat Islam ni susah, sebab satu lagi isu dengan rawat Islam juga kadang-kadang. Rawat Islam ni banyak yang jadi persoalan sebab rawat Islam ni dia tak profesional, dia jadi banyak benda penipuan, jadi orang tak respect rawat Islam ni sebab kadang-kadang tu dia tak menyelesaikan masalah, menambahkan masalah, mengganggu doktor-doktor punya rawatan. Dia buat idea-idea yang kadang doktor pun tak setuju. Jadi kita kena tengok kenapa doktor akhirnya tak terima rawatan Islam sebab itu. Jadi kita kena perbaiki insya-Allah supaya rawatan Islam ni dia profesional, dia buat cara yang betul, yang boleh dikaji, boleh dibahas sebagainya. Itu benda-benda yang kita kena prepare. Jadi kalau tak tu doktor tak terima lah. Jadi kadang kita kalau kita ruqyah memang kadang timbul sebab dia gangguan jin akan timbul. Ya, macam itulah ya. Wallahu a'lam. Lepas tu kita tengok ya, ini doa lagi terusnya ya. La ilaha illa, ini doa tadi ya, doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini surah daripada surah Al-Anbiya di dalam surah Al-Quran ini ayat 87. Okay, next ni kisah Abu Umamah ya. Abu Umamah ni satu hari pernah Rasulullah tengok dia dalam masjid. Bukan waktu solat, dia duduk dalam masjid. Dia itu Rasulullah tanya, kenapa kau duduk dalam masjid ni? Kata Rasulullah, kata Abu Umamah, aku bimbang dengan hutang yang beban aku, dia kata. Jadi Rasulullah ajar doa ni. Doa ni ada dalam maksurat ya. Jadi sebab saya selalu tekankan maksurat ni sebab dalam tu ada semua doa-doa maksur yang sangat membantulah insya-Allah untuk kita bertenang, untuk kita dapat ketenangan, insya-Allah kita dapat sentiasa dekat dengan Allah Taala, untuk kita kemudah kehidupan kita insya-Allah. Jadi dalam ni Nabi ajar doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghadabati daini wa qahri rijal. Rasulullah baca doa ni. Jadi kita kalau dalam masalah kita baca pagi dan petang. Lepas tu sebenarnya dalam ni saya tak sebut. Dalam ni sebenarnya hadis ni sambung. Lepas tu Abu Umamah kata dia selesai masalah dia. Bila baca doa ni dia selesai habis hutang dia.
selesailah apa yang Rasulullah sebut tu betul. Ini soalan juga, saran doktor bagaimana nak elakkan fikiran negatif dan tak baik sehingga menyebabkan anxiety. Nak kena cari yang positif lah. Itu yang agak itu kadang banyak faktor ya. Dan kebiasaannya kena ni perlu latihan. Itu dia panggil tarbiyah. Kena dilatih kita ni, fikiran kita, jiwa kita sebagainya kita latih supaya dia sentiasa positif. Apa yang berlaku kan. Tapi kalau dah memang ada penyakit anxiety nak kena rawat dengan betul lah. Anxiety ada, depression ada, kita kena rawat. Dan dia akan jadi baik. Kalau kita masih akan negatif tu tanda-tanda yang kita perlu rawatan lagi kot bukit. InsyaAllah. Itu hikmah dia. Kita masih ada simptom tu. Ya. Yang kita kena rawat insya-Allah. So, jangan give up, insya-Allah teruskan rawatan apa yang boleh ya. Okey, dalam hadis yang lain Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang punya banyak kekhawatiran, kebingungan dan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Man kasrat humumuhu wa ghumumuhu falyuksir min qawli la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa ni nampak simple tapi dia sebenarnya dapat mengelakkan kita atau menyelesaikan kita daripada kebimbangan, kekhawatiran, stres, depression sebagainya. Itu benda-benda yang selalu kena baca lah. La haula wala quwata illa billah. Inna aliyyil azim, mari sambung dengan aliyyil azim. Ya, itu benda-benda yang kita perlu. Okey. Jadi kalau ikut medical, penyakit kemurahan ni boleh rawat. Memang boleh rawat pun sebab ni kan ikutkan macam-macam yang digunakan ya, lebih 80% daripada sakit dapat disembuhkan sebenarnya dengan rawatan teratur dan intensif. Jadi kalau medical dia memang akan gunakan kaedah-kaedah ni lah, ubat ya, antidepressant. Kalau tak boleh dia akan pakai elektrokonvulsif ni agak brutal sikit ya. Dia pakai elektro tak ke kepala, dia bagi convulsion, dia bagi elektrokonvulsion dekat otak supaya dapat lawan dengan negative impulse ya. Okey, nanti saya jawab soalan lagi. Kita settle kejap, nanti saya jawab soalan daripada pendengar ya, insya-Allah. Okey, lepas tu psikoterapi, counselling dan sebagainya. Ini cara-cara yang digunakan. Dan saya still rasa dia perlu ruqyah. Sebabnya kita tak tahu kemurungan itu disebabkan apa. Sesungguhnya kalau ikut POD kita agak kemurungan ini daripada chemical reaction dalam brain, dalam otak, maka itu memang kaedahnya. Tapi kalau dengan gangguan macam mana? Dia susah, dia tak boleh, dia kena dibuang gangguan. Kalau tak akan jadi susah. Nak bezakan macam mana? Bezakan anxiety yang ada gangguan atau tidak gangguan. Jadi memang kena ruqyah. Dan kami di Ruqyah Hijrah kita ada metod. Siapa yang belajar Ruqyah Hijrah faham ada metod-metod yang kita gunakan untuk bezakan. Gangguan tu ada. Bukan cara tengok-tengok terek-terek macam bomoh. Dan kita menggunakan kaedah yang saintifik, yang clinical method. Jadi insya-Allah kita boleh bezakan lah. Tapi kalau tanya dari jauh memang tak boleh nak bezakan. Kita bukan bomoh ya. Kalau kadang setengah patient tanya dari jauh telefon, doktor macam mana saya ni ada gangguan tak? Tengok telefon dari jauh daripada Terengganu, daripada Johor sebagainya. Jadi kita tak boleh jawab macam tu sebab memang tak boleh. Dan kita tak ada ilmu nak tengok dari jauh. Itu namanya terek namanya. Oleh terek itu ditegah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kata, siapa yang pergi jumpa tukang terek, tukang tenung, tukang ramal, kalau tak terima solat dia 40 hari. Lepas tu Nabi sambung hadis tu, Nabi kata kalau percaya cakap dia jatuh syirik walaupun dia bercakap betul, kata Nabi. Jadi kena hati-hati dengan orang yang boleh terek dari jauh. Cara-cara tu tak dibenarkan dan menggunakan bantuan jin dan sebagainya. Jadi kena hati-hati. Jadi nak bezakan ada berapa simptom-simptom dan ada berapa clinical method, ada berapa test, bukan test kita panggil screening method yang kita buat supaya nanti kita beza. Ada gangguan ke tak? Ada gangguan kita tengok poin-poin yang kita boleh semua sakit. Ya, dalam buku saya senaraikan poin-poin penting yang mana dalam pemeriksaan tu kita tahu ini ada gangguan. Kalau tak ada gangguan memang tak sakit. Mudah sangat dia punya tu, sangat sistem sangat mudah. Dan kalau patient ada anxiety, tak ada gangguan. Itu mungkin. Tapi saya sendiri percaya walaupun tak ada gangguan, dia akan sembuh dengan Quran. Quran ni huda wa syifa. Quran ni dia penyembuh. Quran ni dia memberi hidayah juga menyembuhkan penyakit. Dia tak kata menyembuhkan disebabkan jin, gangguan jin, syaitan, sihir dan sebagainya. Dan saya yakin Quran ni menyembuhkan penyakit-penyakit medikal juga. Contoh depression dan sebagainya. Itu saya bagi tadi dua approach, satu dengan rawatan Islam atau dengan pendekatan sunnah Nabi SAW, dan juga satu lagi rawatan moden. Dan kita tak mengatakan dia tak sunnah juga, rawatan moden boleh juga. Selagi dia tak melanggar syarat tadi, bagi saya tak ada masalah. Nak guna ubat, boleh guna ubat. Sesuatu kadang pun saya galakkan guna ubat. Contohnya depresi yang teruk sangat sampai nak bunuh diri, tak payah nak kontrol dah, mungkin kena ubat. Tuan ubat. Dia tak boleh kata ruqyah juga boleh hilang. Ambil masa nak ruqyah kadang-kadang, dan kisah mungkin dengan ubat tu boleh bantu. Macam contoh kalau dapat injection mungkin dapat immediate relief sikit. Jadi mungkin selamatkan patient daripada kejadian bunuh diri sebagainya. Itu benda-benda yang kita kena fikir, kena pertimbangkan betul. Sebagai perawat, saya rasa kita merawat untuk kebaikan pesakit dan kita pertimbangkan dengan baik.
kepentingan maslahat untuk pesakit. Bukan maslahat kita. Ramai orang merawat ni fikir maslahat dia je. Masalah ekonomi dia, poket dia masuk, sebagainya. Itu benda-benda yang sangat sedih lah. Tapi nak katakan, sebagai perawat, doktor ke, peruqyah ke, perawat Islam ke, dia kena fikir kebaikan untuk pesakit yang terbaik. Ya. Kalau buat diagnosis, buat yang terbaik, insyaAllah. Ya. Jadi, macam mana pencegahan dia? Pencegahan dia, nak mencegah kita kena tahu penyakit kita lah, kena faham penyakit kita ni. Kena study sikit. Dengar ceramah macam ni, kita dengar, kita bincang. Kita boleh bincang, tanya orang yang tak buat macam-macam boleh kan? Patuh kepada, dan kita kena ikut ubat-ubat doktor, ya, ubat-ubat doktor, rawatan susulan sebagainya. Kita bertenang dan bersikap positif. Ini tadi yang tanya, kalau kita anxiety, kita bukan setengah tu kita bersikap negatif macam mana? Itu benda-benda tu ambil masa untuk dirawat. Kita kena gunakan semua pendekatan tadi lah, insya-Allah. Kalau boleh kita jangan lupa untuk cek juga rugi kalau ada gangguan. Kita rancang kewangan kita ekonomi. Ini bab ekonomi sangat penting dan keadaan sekarang ni kita kena perlu sangat-sangat untuk merancang kewangan. Ya. Bajet yang betul dengan berhebah sebagainya sebab kita buat simpanan itu penting. Ya. Amalkan gaya hidup sihat. Ya. Amalkan gaya hidup sihat. Sihat ni maksudnya exercise, jaga makan yang berlebihan. Itu benda-benda kena amalkan supaya nanti kita sihat. Bila kita tak sihat segi banyak penyakit maka dia akan jadi mudah untuk dapat. Dia tumpang ke dia tumpang atuk je ni? Atuk dia datang. Pilih budak ni kot. Minta mic sekejap siapa yang tak Oh, lagi. budak ni. Okey. Menyertai aktiviti yang buat kita rasa gembira. Bersenang, tuan-tuan itu masing-masing. Ini ikut medical lah. Tapi saya rasa kita buatlah aktiviti yang kita beri ketenangan. Kita duduk majlis ilmu, kita jangan tinggal Quran, kita jangan tinggalkan zikir, surat kalau boleh baca. Itu benda-benda yang boleh berikan kita. Ramai orang mungkin tak gembira kot, tapi bila kita dah biasa, kita dah buat lama-lama, kita akan rasa tenang dan gembira. Ramai orang stres mula-mula, tapi rasanya lama-lama dia akan jadi mudah kan, alam biasa tengah biasa. Jadi masa kita akan jadi biasa kalau kita buat berterusan istiqamah insya-Allah. Ya. Lepas tu tugasan yang besar berikut ini memang itu cara untuk kita menghadapi tugasan gitu. Jangan jadikan dia stumbling block. Ramai orang letak tugas besar depan dia langsung tak gerak. Tak bergerak langsung. Ya, dia depan dia benda besar. Kan tak boleh kita buat priority, kita kena belajar cara nak prioritizekan kita punya task sebagainya. Jadi kita tengok kita mengurangkan stres ya. Itu penting untuk merancang. Kita merancang perancangan itu penting. Kita merancang untuk berjaya dan kita tak merancang nanti kita gagal insya-Allah. Jadi kalau kita buat test tu macam mana? Kalau kita buat test tu tengok kita punya skor lah. Tengok skor kita ya. Kalau tinggi sangat kena jumpa doktor atau pergi juga rawatan Islam boleh bagi saya untuk banyak istiarah tuan-tuan dan puan. Saya selalu pesan kepada pesakit kita istiarah betul-betul minta Allah tunjuk nak pergi jumpa doktor kan jumpa ustaz atau jumpa perawat. Kita kena istiarah. Kalau tak tahu kadang-kadang kita jumpa doktor upah dah bagi dah. Saya ada seorang pasien dah 2 tahun 3 tahun, 2 tahun pasien ni. Manic depressive psychosis. Tak nak keluar rumah. Stres kan. Memang tak nak keluar rumah. Duduk dalam bilik tak keluar. Lepas dah 2 tahun tu baru jumpa kita buat rawatan 3-4 kali. Saya paling 5 kali tak sampai 5 kali. 5 kali rasanya dengan anak saya. Alhamdulillah dia keluar daripada kemurungan. Dia jadi orang biasa balik. Banyak orang macam itu. Jadi kadang-kadang kita kena bantu dan saya rasa ubat semata-mata mungkin tak settle kalau ada gangguan satu. Kalau kita tengok ubat semata-mata satu bergantung pada kesan ubat tadi. Ada mungkin ubat tak sesuai sebagainya. Maka dia tak sempurna ya. Kena jumpa kaunselor, psikologis sebagainya ya. Buat sesuatu yang boleh. Ini ikut medical ni. Buat sesuatu yang boleh buat kita ketawa. Ketawa ni ialah kita buat benda yang kita boleh buat benda-benda yang kita supaya kita tak stress all the time. Kita buat benda-benda yang kena menggembirakan. Kita buatlah keluarga, anak isteri sebagainya. Kita buat aktiviti yang boleh buat kita gembira. Jangan duduk kalau stres semua. Stres balik rumah stres, buat kerja-kerja rumah, kerja dekat pejabat boleh. Serentak semua kerja kat rumah. Tapi nak katakan ramai orang dulu sebelum PKP, sebelum COVID tu kerja balik buat rumah. Tak habis-habis kat rumah. Jadi memang stres semua orang. Itu ya. Rehatkan diri perlukan rutin. Kena ada masa rehat. Dia tak boleh berterusan buat benda-benda yang macam tu ya. Kita kena ada masa rehat juga. Cari masa untuk kita layan diri kita supaya kita dapat rehat ya. Jadi itu benda-benda macam tu penting. Jadi kita tak nak buat macam saya ruqyah saya ada masa. Saya suka dengan Haji Amin pergi mancing contoh, pergi laut ya. Pergi 2 hari 1 malam duduk ke laut. Menghadap alam cerita Allah Taala, masya-Allah. Kita rasa lupa semua. Kita rutin ni benda kalau tak ada nanti kita susah kan. Jadi itu benda-benda yang kita kena buat. Buat yang kita suka ya. Elak buat urusan yang besar dan berisiko. Ini penting ya. Mak kalau buat detail masak asam sudah kan?
Ni buat daging tetel. Jadi kita jangan buat usaha yang besar yang risiko lah. Kalau kita tak mampu, kita jangan buat usaha yang tak mampu. Jadi kan jadi masalah, kan jadi stres. Yang letakkan diri kita dalam keadaan stres. Jadi kalau kita mampu tu, jangan kita mampu, jangan kita tambah lagi kemampuan. Jangan kita ambil galah lagi beban. Kita tengok Nabi bila kita tengok Isra Mi'raj. Ada orang yang angkat kayu tu, dah lah berat tu angkat dekat Nabi tengok. Tapi dia tambah lagi beban. Sebab dia ambil lagi beban sampai dia tak larat. Sampai itu benda-benda yang kita jangan buat, insya-Allah. Jangan ambil berisiko. Kadang kita sebab dalam rawatan macam gitu, saya suka ambil sikap. Saya buat ikut perempuan. Kalau saya tak mampu dan memang dah penat, saya akan kata tak mampulah. Tak mampu nak teruskan rawatan macam tu. Jadi kita juga jangan buat kehidupan buat benda-benda yang besar, risiko besar. Nak kejar sangat pangkat besar, buat macam-macam, sekarang itu jadi risiko, jadi stres. Yang tadi pecah tugas yang besar kepada yang kecil, kita prioritaskan tugas, kita susun, kita organize tugas kita. Dan jangan lupa untuk dekat diri. Ini last sekali. Kalau doktor kan sebut last sekali dekat diri kepada Tuhan. Ini nasihat doktor sebenarnya. Ini benda yang saya buat ni, apa yang doktor biasa buat dekat pesakit nasihat. Jadi saya agak ni priority. Dan ke depan ni bab depression ni sangat penting untuk kita bagi masa kita untuk Quran. Malah itu benda yang lebih daripada benda-benda lain, insya-Allah. Ya. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita habis bab ni. Saya minta sangat supaya download assessment aptitude tu, skill depression, anxiety dengan stress. Sebab nanti boleh tajuk anxiety nanti kita akan tanya balik. Siapa dah tu kalau ada masalah beritahu atau nak tanya apa-apa boleh tanya balik lah. Download dulu dan cuba tengok print dalam bentuk A4. Kalau ikut menarik kalau kita print A4 lah, kita tengok dia punya. Okey. So ada soalan saya nak tanya, insya-Allah silakan. Boleh on lah, siapa nak on tanya apa-apa soalan, insya-Allah. Tadi banyak on macam-macam dengan bunyi belakang background. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum cikgu. Ya. Apa ni saya nak tanya, adakah jika seseorang tu depres ataupun ada tanda-tanda depres mudah diganggu atau bila atau sebaliknya atau gangguan itu datang baru dia depres? Bagus soalan cikgu ni, bagus. Okey, kemudian saya ada pernah satu patient ni, dia student, dia depres, tapi saya tak dapat nak distinguish whether dia depres sebabkan sebab tapi dia ada gangguan at the same time. Betul. Okey. Tapi bila kita ruqyah dia, kemudian lepas dia dah sedar tu, dia kata kita cuba interview dia lah kenapa dia kata dia terlalu banyak bisikan yang suruh dia bunuh diri, bisikan dia, so saya tak tahu macam nak distinguish medical dengan gangguan tu. Itu soalan dia. Ya saya. Dia ada satu pertama tadi dia agak menarik lah. Which one come first lah? Maksudnya dia depressed dulu ke baru datang gangguan atau gangguan dulu akan dia depressed? Dua boleh Fatimah, cikgu Fatimah. Sorry to say memang ada kes yang memang depression tu dia memang ada depressed. Ada orang tu di selama ni okey, tiba-tiba dapat ujian Allah Taala dia jadi depressed. Syaitan akan masuk dalam keadaan yang menekan lagi. Dia akan menambahkan lagi depressed tu. Itu boleh, ya. Itu boleh berlaku. Maksudnya dan kita tahu syaitan ni opportunist. Dia memang opportunist. Dia akan masuk cari peluang untuk masuk kita. Jadi itu sebab kenapa kita kena sentiasa berzikir, kita kena sentiasa berwuduk sebagainya. Rasulullah amalkan sunnah, banyak doa-doa sebab kita tak nak bagi peluang langsung untuk dia masuk. At any cost, at any point kita tak nak bagi dia masuk. Tapi bila rasakan keadaan, kita stres, kita depres, kita berlaku sesuatu peristiwa yang agak menyebabkan kita berubah jadi kita depres, maka dia akan menyebabkan dia ada peluang untuk masuk dan dia akan menambahkan lagi kita punya depression, menambahkan lagi penyakit kita. Dan juga boleh berlaku juga dalam kes-kes yang patient yang kena gangguan ni dia akan jadi depression tu sebahagian daripada gangguan dia. Maksudnya selama dia tak ada apa, tapi dia dihantar sihir, orang sihir dia atau jin tu masuk ke dia, disaka ataupun jin tu masuk dalam bentuk sihir sebagainya. Maka di antara simptom yang ada depression.
Boleh. Sebab dia memang target nak bunuh diri, suruh kita bunuh diri. Syaitan ni dari dulu dia suruh kita bunuh diri. Sebab dia akan ikut dia. Gagal dalam kehidupan ikut dia. Itu contoh lah. Contoh bunuh diri itu ekstrim. Tapi nak katakan, dia akan menyebabkan kita kena depression. Jadi kalau kita datang kalau patient datang kepada kita dalam keadaan kena ganggu, dan kita tahu antaranya depression antara satu simptom dia, anxiety, depression, was-was, OCD, neurotic, obsessive compulsive disorder. Sekarang skizo pun, macam skizo. Padahal dia gangguan ni, subhanallah. Saya ada kes macam ni, kerana bertahun rawat. Jadi kita nak katakan, kes macam ni ada, dan dia salah satu, dia boleh jaga, jadi gangguan baru dapat depression, itu boleh juga. Dan depression itu sebagai simptom gangguan lah. Yang kedua, nak beza dengan tu memang susah lah, memang beza. Mereka kita gunakan kaedah tu lah, metod kita tadi. Maksud kita kena check dia kalau tak ada gangguan. Syukur alhamdulillah gangguan tak ada. Kita propose atau kita cadangkan dia kena aspek-aspek psikologi jugalah. Psikospiritual ni maksudnya kalau ikutkan kita kena bagi aspek counseling dia. Kita bagi dia bantuan dari segi bagi dia semangat. Itu benda-benda kena buat lah. Apa yang boleh bantu, kita bantu selesaikan apa yang boleh, yang mengganggu fikiran dan sebagainya. Kalau kita tak boleh nak handle, kita refer kepada psikologis. Kita ramai psikologis, kita refer balik kepada psikologis. Jadi benda tu mungkin boleh bantu dia dengan cara baik, dengan cara yang lebih profesional. Kalau kita tak boleh hadapi benda tu, kita refer lah kepada psikologis. Ya, 3 boleh Ada soalan lagi tak? Boleh saya jawab soalan ni ke? Ya, boleh. Terima kasih insyaAllah. doktor. Okay. Ada soalan lain? Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Ya, teruskan soalan. Assalamualaikum doktor, nak tanya Assalamualaikum. macam mana kita nak pujuk pesakit ni dia ada gangguan, cuma dia bila kita bagi penerangan tu untuk buat ruqyah tu dia tak setuju dengan pendapat kita tu. Biasa doktor macam mana nak bagi dia pujuk tu untuk buat ruqyah tu, macam mana? Dia minta maaf ni, kebanyakan pasien yang datang tu memang dia nak ruqyah lah, kecuali yang dipaksa tu. Yang dipaksa tu mungkin tak nak lah. Tapi kita tengok dia kena, itu ada proses rawatan ni. Kita kena bantu beri keyakinan kepada pesakit. Yakinkan dia bahawa apa yang kita buat ni betul dan kita boleh bantu dia dengan baik, insya-Allah. Jadi maksudnya kita kena tengok aspek bila kita start buat rawatan, dia kena tengok rawatan ni ikut sunnah, rawatan ni betul, dia boleh buat assessment, dia boleh buat judgement dekat kita. Maksudnya dia boleh tahu ni bukan berikan result yang macam ni, kalau macam ni result yang macam ni. Itu benda-benda yang dia akan tengok kita kan. Jadi sebagai perawat kita perlu siapkan diri kita, insya-Allah, dengan kaedah yang betul, kaedah yang sunnah, yang tak langgar syarat. Setengah-setengah tu dia tak setuju sebab tengok kaedah kita tak ikut sangat syarat. Ada benda-benda yang meragui dia, meragukan dia. Jadi itu benda-benda tu akan menyebabkan diri kita confidence. Dan dia kata dia nak pergi jumpa doktor juga. Saya kalau cakap macam tu, kalau patient macam itulah keadaannya. Saya serah kepada pesakit. Pesakit ada hak untuk decide dia nak pergi mana. Dan dalam perubatan moden pun kita macam tu. Kalau dia kata dia nak try to get second opinion, kita akan kena benarkan dia pergi cari pendapat yang kedua atau pendapat orang lain atau pendapat perawat lain. Itu kena diberikan, itu hak pesakit. Jadi dan saya selalu kes macam ni, kalau saya yakin dan saya rasa dia kena ganggu, kita banyak doa, kita banyak sangat doa pada Allah Taala supaya Allah bagi dia jalan untuk kesembuhan. Dan kadang tu dia tak perasan dia sakit dan dia pun pusing-pusing, dia tak tahu dia kena sakit apa. Dia dah pusing merata hospital, akhirnya dia kembali pada kita. Ya doktor, saya rasa saya ni memang kena ganggu. Akhirnya buat urusan macam tu. Walaupun dia dah pusing merata hospital. Dia dah pergi ke SJMC, pergi pantai, tawakal semua dah pergi. IJN semua, dah lah dia kata. Doktor kata semua normal. Macam mana kan? Jadi akhirnya dia kembali kepada doktor Islam. Dan kita doa pesakit ni jangan lama sangat diuji. Sebab nanti habis duit. Duit habis, masa habis. Dan anak kena pesakit makin lama makin teruk. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah yang beri hidayahnya Allah Ta'ala. Bukan kita, bukan usaha kita. Yang kontrol qalbu ni, qalbul qulub ni Allah Ta'ala. Jadi kita banyak doa. Minta Allah bagi, kita doa supaya dia dapat hidayah, dia dapat jumpa jalan kesembuhan. Mungkin bukan dengan rawatan Islam, mungkin dengan rawatan doktor juga. Wallahu a'lam. Jadi kita doa banyak, insya-Allah. Supaya nanti kita tenang. Jadi kita tak rasa bersalah. Ya? Ada soalan lain? Boleh, Nafiah? Boleh doktor, terima kasih. Okay, insya-Allah. Ada lagi soalan? Yang pesakit ramai hari ni sebab kita
kita buka kepada pesakit ni first time buka kepada pesakit. Kita ada ramai juga datang hari ni dan ramai juga join sesi kita ada 40 lebih. Biasa kita 20 je kan sebab kalau perawat ni tak ramai kan, tapi alhamdulillah hari ni ramai yang join daripada kalangan pesakit sendiri. Yang ada pun nak tanya boleh insya-Allah. Dan ni ramai perawat juga yang boleh tanya minta pendapat dia orang insya-Allah. Ramai doktor juga dalam ni. Jadi kita boleh bincang lah insya-Allah. Ada soalan lagi? Oh, tak dengar suara ya? Dengar tak suara? Jauh saya punya mic. Boleh dengar? Rehan dengar tak? Dengar saya tak mute rasanya. Okey, saya rasa okey kot. Pada siapa yang ada soalan lagi? Kalau tak ada okey kot insya-Allah saya expect tajuk lepas ni anxiety Dia nak kata sama sangat, tak sama 100%, tapi kita tengok ada perbezaan sikit dan kita akan bincang lah. Dan saya harap sangat kalau boleh masing-masing buat buat assessment tentang kemurungan ni. Anxiety juga stres tu, 3 tadi. Dan saya rasa ini skill yang banyak hospital pakai dekat Malaysia ni, ramai banyak hospital akan recommend gunakan skill ni, tapi dia guna yang 21 soalan Dan dengan soalan 42 ni lagi detail dan kita tengok skor dia tu lagi hampir tepat lah. Jadi kita harap kita dapat akses diri kita dan juga bagi orang siapa yang kita rasa ada masalah untuk buat test tu, nanti kita tengok macam mana. Jadi kalau next session minggu depan kita boleh bincang lagi lebih baik lah. Sebab hari ni first time kita tengok skala tu dan tak ramai orang tengok benda ni. Dan biasanya psikiatris yang guna dan kadang-kadang dia tak tunjuk kat patient pun. Kadang-kadang psikiatris ambil jawapan daripada pesakit. Jadi konsepnya psikiatris ada soalan tu, pesakit datang dia akan tanya-tanya, dia akan buat rumusan. Jadi saya nak kalau boleh kita buat sendiri walaupun kata mungkin tak tepat, tapi cuba buat sendiri. Assess ourselves atau assess orang yang kita rasa ada masalah, pasien-pasien kita tu, supaya dia boleh buat assessment secara profesional. Kita boleh buat assessment secara profesional. Ini recommended by pakar-pakar psikiatrik. Itu benda-benda yang saya rasa saya cuba bantulah. Yang kedua, saya nak pesan juga supaya maintainlah amalan insya-Allah. Macam mana pun kita kena jaga amalan, zikir, surat, Quran dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat membantu. Kita tengok berdasarkan hadis tadi banyak benda simple lah. Sebab dalam rawatan kita selalu galakkan sebut benda-benda ni, baca la haula wala. Dan dia datang daripada hati, kena lebih datang daripada hati, bukan datang daripada mulut. Maksudnya ketika kalau baca tu kefahaman. Kita faham apa yang kita baca, faham apa yang kita sebut tu. Kalau tak tahu dah kita tak pandai bahasa Arab dan kita ni kebetulannya memang tak tahu bahasa Arab, kita bukan ustaz, bukan ustazah. Cuba rujuk terjemahan tafsir terjemahan dan sebagainya. Terjemah pun jadilah kalau kita faham. Kalau tak faham kita tengok balik ke tafsir. Jadi biar kita baca dulu daripada hati. Baca dengan sungguh-sungguh dengan pengharapan yang tinggi kepada Allah Taala. Akhirnya supaya dia masuk balik ke hati kita insya-Allah benda-benda ni. Benda-benda baik akan isi hati kita daripada kita akan buang benda-benda kotor daripada dalam hati kita. So benda-benda tu datang dengan maksiat, dengan macam-macam benda yang kita lakukan. Benda itu menyebabkan hati kita kotor dan nak kembali kepada hati bersinar ni memang kena banyak zikir. InsyaAllah kita bersihkan hati kita. Jadi banyakkan zikir. Saya suka memang kalau berceramah saya akan bagi nasihat-nasihat bab zikir lah, sebab kita akan bantu kurangkan penyakit pesakit ni, kurangkan penyakit-penyakit atau kurangkan gangguan kepada pesakit-pesakit. Akhirnya doktor kita sebagai perawat ni tak sibuk sangat. Kalau tak tu sibuk tak habis-habis kerja dengan merawat. Jadi kita harap dengan self ruqyah ataupun self treatment ni kita ruqyah sendiri, kita baca insya-Allah itu pun cukup. Walaupun kes-kes tertentu mungkin perlu bantuan perawat. Jadi kita bagilah can orang yang perlu sangat tu perlu untuk rawatan dia datang dan kita tengok nampak keadaan tu lebih baik sekarang ni, alhamdulillah ramai pasien yang improve. Walaupun keadaan PKP ni kita duduk rumah dan kita tak ke mana dan kita habis masa kita untuk mentolaah, untuk baca Quran, untuk untuk zikir dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi saya harap puan-puan semua kita dalam keadaan sihat. Kita orang tutup ni sampai minggu depan lagi kot, seminggu lagi. Itu yang, tapi kalau ada kes yang emergency sangat, saya kata saya sudi terima lah. Kalau siapa yang sangat-sangat emergency, dah tak tahan dah doktor, kalau tak saya bunuh orang, itu kalau sampai tahap tu, sampai tu saya akan bunuh diri atau saya bunuh orang, itu kena datang jumpa pergi rawatan. Dan kadang dengan ubat pun tak settle. Setengah tu patient on treatment tapi datang jumpa doktor, saya rasa saya macam nak bunuh suami saya. Itu saya kata kalau macam itu datanglah buat rawatan. So itu akan bantu insya-Allah. Bahaya juga yang datang tu polis. Dia polis perempuan, wanita. Dia cakap doktor kalau doktor tak nak tengok saya mungkin saya tembak suami saya.
Sampai tahap tu. Jadi kalau tahap tu memang kena rujuk. Patient tu rupanya kena gangguan, kena sihir. Jadi bercampur dengan keadaan dia depression, stresnya, dan dia menyebabkan dia ambil tindakan. Sama ada dia bunuh orang atau dia bunuh diri sendiri. Dua-dua kita tak nak. Jadi kita nak elak benda tu. Dah perlu rawatan, jangan risau. Kita dapatkan rawatan yang terbaik, insya-Allah. Ya? Jangan tunggu. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Nak tanya apa-apa sebelum kita akhir majlis kita? Terima kasih Dr. Karim. Dr. Midah semua ada. Alhamdulillah. Doktor, nak Ya. tanya? Ya. Sepanjang PKP ni ada buat kelas untuk perawat tak? Saya nak buat itu cadangannya bulan 7 ni. Tapi dah macam terlewat. Anda belum pernah join ni? Pernah join? Tak ingat saya. Tak Belum pernah. Belum pernah. InsyaAllah Nampak untuk batch baru ni saya akan buat secepat mungkin sebab dah ramai sangat tanya. Tapi mungkin buat dalam bentuk online dulu kot. Saya tak sempat bulan 7 ni. Macam agak sibuk sikit. Sekarang ni musim korban lagi. Saya cubalah kalau dapat paling awal kita akan maklumkan lah. Cuba-cuba follow website ataupun Facebook saya kita tengok macam mana, insyaAllah. Kalau ada kesempatan kita akan buat batch seterusnya. Sebab batch yang ada tu pun tak habis lagi setengah tu. Dan kita akan cuba habiskan lah. Macam kita plan hari itu, insyaAllah. Ya. Terima kasih Hanafi. Nanti apa nanti follow sikit lah saya punya ni ya. Iklan-iklan supaya. Boleh Doktor. Boleh ya, insyaAllah. Minggu depan kita akan sambung buat anxiety lah, insyaAllah. Doakan saya rasa sangat menarik sebab apa yang saya buat ni saya akan bukukan, kita akan simpan semua maklumat-maklumat ni untuk saya translate dengan sesetengah tu macam buku tu jin apa tu dan disease apa jin dan penyakit-penyakit perubatan itu sangat menarik sebab itu seorang doktor. Jadi saya cadang untuk translate dah bahasa Arab ke bahasa Inggeris dah translate tapi tak ada yang ke bahasa Melayu. Saya akan translate daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu supaya jadi mudah untuk kita baca. Sangat menarik kupasan beliau. Ini orang Mesir. Jadi saya cadangkan saya akan buatlah insya-Allah tajuk tu berdasarkan simptom tadi. Ya. Alright. So okey alhamdulillah 10.30. Tak ada Apa soalan? tajuk Ya. doktor, apa tajuk buku tu doktor? Saya nak translate Melayu mungkin tak lagi lah tapi kalau Dia ikut dia dalam bahasa Inggeris ke bahasa Arab? dia sekarang ni dah bahasa Inggeris. Kalau siapa yang suka bahasa Inggeris boleh pakai lah buku ni. Tu nak tahu tajuk dia, tajuk Oh, bukunya. Saya tak boleh nak quote tu. Saya pun tak ingat. Jin nanti buku tu tebal saya tak bawa pula tinggal kat klinik. Tapi buku tu saya beli masa dekat Mesir lah. Saya beli kat Mesir masa saya tengok rawat anak saya dulu kat Mesir. Saya check. Satu lagi. Doktor, buku doktor macam mana nak dapatkan? Buku boleh. Siapa nak order beritahu kita post insya-Allah. Kita boleh hantar dengan post laju lah. Setakat, itu pun first edition ni yang agak ada dekat salah-salah 454 salah 7 tempat yang salah tu yang typing error dan juga layout sikit tu error sikit sebab first time buat buku tu. Kita akan perbaiki next edition lah tapi edition lama ni masih ada sikit lah. Tak banyak. Tapi boleh siapa nak tu boleh ni insya-Allah. Boleh beritahu saya WhatsApp ataupun beritahu Ella ke PA saya. Dan boleh tengok website lah sebenarnya ada Google Form. Saya tengok Google Form tu ada. Tapi kalau nak beritahu lah, mesej saya. Nanti saya bagikan link. Kat Shopee pun ada. Nanti saya bagi link Shopee lah. Siapa nak order tu Shopee. InsyaAllah. Okay. Doktor, sorry doktor. Boleh. Saya nak tanya soalan. Ya. Yang score sheet ni, score sheet ni kan kita nak isi markah je kan? Ya. Markah yang kita isi daripada 0, 1, 2, 3 tu ke doktor? Ya. Kalau katakan kita tengok guide dia tu, kalau ikut guide tu kalau kosong, tak ada langsung. Macam itulah. So kalau macam nanti bila kita dah total up in the end, katakanlah skor yang tinggi tu under depression dengan anxiety. Dia tahap tinggi yang macam mana yang kita perlu refer kepada kaunselor tu doktor? Atau perlu berjumpa dengan doktor? Dia kalau dia severe tu, kalau severe teruk lah, itu immediately kena jumpa lah. Kalau moderate tu kaunselor kot, insyaAllah cukup. Yang kalau moderate tu kaunselor cukup lah. Yang agak teruk sikit lepas moderate tu kena jumpa doktor lah. Saya cadangkan jumpa doktor. Kalau katakan kita nak rawatan Islam pun boleh. Saya okey je kalau rawatan Islam sebab dia katakan doktor untuk appointment payah, psikiatrik payah sangat kan. Saya cadangkan juga boleh dengan rawatan Islam. Kita jumpa ustaz yang bolehnya lah. Macam tu. Jadi jangan ambil mudah. So kadang kita tak perasan benda ni kita ada dan anak-anak kita, saudara kita yang ada benda tu dan kita bantu dia untuk bagi nasihat betul lah. Kalau kata ada peluang untuk jumpa psikiatris tak ada masalah.
Kata nak buat appointment di pusat rupiah sekarang banyak tutup atau pusat rawatan banyak tutup, kita tangguh, kita jumpa psikiatris. Kalau tak ada psikiatris, psikologis, psikologis pun okey. Clinical psychologist dipanggil. Kalau kat hospital ada clinical psychologist, ada banyak NGO yang ada psychologist. Macam saya perasan sebab macam Ikram ada, kita ada group, ada yang ada Ikram ada group psikologis yang bagi nasihat kemurungan dan sebagainya. Ada masih banyak NGO yang ada. Jadi kita kena cari hotline mana yang ada, itu minta bantuan. Sebabnya kalau dia orang sedar benda penting, dia akan bantu, insya-Allah. Ini bukan setakat masalah ini akan masalah menyebabkan masalah nyawa, itu akhirnya sangat penting untuk kita. Ini apa ni, benda-benda yang penting, ya. Jadi kalau boleh jangan tunggulah. Tapi kalau setakat yang syukur alhamdulillah yang bawah 9 tu, itu sangat baguslah. Kalau tak ada yang saya rasa moderate itulah. Moderate tu cuba dengan Syekh Ruqyah, cuba dengan Quran dulu. Cuba dengan rawatan, dengan zikir dan Quran. Lepas tu baru jumpa doktor. Terima kasih doktor. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Tak ada lagi? Syukur alhamdulillah. InsyaAllah saya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dapat join sesi malam ni. Dan harap kita dapat jumpa lagi minggu depan untuk tajuk anxiety. Dan sesiapa yang ada soalan tentang perkara yang berkaitan depression, anxiety, stress, benda kita akan bincang minggu depan. Dan jangan lupa untuk update skor masing-masing atau skor siapa yang nak jadi rujuk tu pastikan ada, ya. Dan saya galakkan sangat siapa yang selalu biasa benda-benda ni, kalau nak bantu, banyak sangat bantu orang, gunakan das miskin, das miskala ni bagus, ya. Dia akan jadi rujukan juga psikiatri dan sebagainya, jadi kita sambung. Dan saya suka gunakan sebab dia mudah untuk kita nilai pesakit-pesakit. Jadi mudah. Kalau kita tak ada tool nak nilai macam mana dia ni depressed ke, anxiety ke, stress ke, jadi dengan ni kita boleh agak dia tu masalah apa. Dan kita boleh offer solution lah. Antaranya bukan setakat ruqyah, bukan setakat ubatan dia. Kalau siapa yang dalam bidang naturopathy atau bidang-bidang yang suka sangat kita ambil suplemen atau herba-herba dan sebagainya, dan kita boleh gunakan bantuan-bantuan ni lah. Saya galakkan juga sebab dalam setengah-setengah, kalau tengok setengah negara, Australia contohnya, dia menggalakkan herbal treatment ni, atau macam India contohnya, dia sangat menggalakkan banyak Ayurvedic herbal treatment ni common. Sampaikan Ayurvedic kat India tu sebenarnya dah sampai ke merata dunia. Dia punya ubat-ubatnya tu boleh digunakan untuk macam-macam penyakit. Dan klinik pun start bagi Ayurvedic punya ubat. Jadi kita boleh fikir option yang mana kita sesuai lah. Jadi kalau sesuai tu, kita gunalah mana yang sesuai tu, insyaAllah. Ya. Okey, aku ni qali hadza astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kifarah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salatu wa tawassaw. Okey, insya-Allah terima kasih semuanya. Saya minta maaf ni first time saya guna Zoom, saya control sendiri. Saya nak kena belajar lagi, banyak benda tak tahu dengan ilmu-ilmu dunia Hari ni. Senin boleh puasa ni. Hari Selasa tak puasa. Okey, insya-Allah. Masya-Allah. Dok, boleh stop recording dok? Ya, okey. Thank you. Tengah cari ni sebenarnya tak tahu nak kontrol. Masya-Allah. Kejap Min, jangan keluar Min. Okey, stop.